kita ambil. Ada dia orang ni dari KL. Tadi Menteri pun ada sampaikan salam juga ni. Wah, ini pembarinya jual sedikit ya Allah. Amin, amin. Anak dibawa seorang, yang lain-lain sudah lepas diri. Tapi di sini lah. Di sini juga. Di sini sepandangan kita berdua ya. Di luar lah. Dulu di mana kita? Perdana. Kita perdana. Weekend sudah. Dalam. Lama. Baik, itu dia antara aktiviti yang dijalankan agensi Islam Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai YADIM. Selain daripada aktiviti-aktiviti dakwah, YADIM cukup aktif dengan aktiviti kebajikan seluruh negeri. Dan untuk pengetahuan anda, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ataupun YADIM ini ialah sebuah agensi Islam ditubuhkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Lama dah. Allahyarham Tun Abdul Razak pada 1 Muharram 1394 iaitu 25 Januari 1974 dan ia didaftarkan di bawah Akta Pemegang Amanah Pemebadanan 1952, Akta 258 yang bertanggungjawab secara langsung kepada Jabatan Perdana Menteri, dan pastinya penubuhan agensi ini sejajar dengan dasar negara serta menjadi pemangkin ke arah penyebaran dakwah di Malaysia. Dan jadi hari ini saya cukup bertuah kerana kita bersama dengan yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Kita bersama dengan Ustaz Nasruddin Hassan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Hari ini kita akan membincangkan mengenai fungsi dan peranan aktiviti dakwah YADIM. Baik Ustaz, sebagai permulaannya, ramai mungkin di antara kita yang ingin mengetahui tentang fungsi dan juga objektif penubuhan YADIM sepanjang ditubuhkan ini. Alhamdulillah, kita tahu bahawa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ini adalah hasil perbincangan pemimpin dan juga para alim ulama terdahulu untuk mengarus perdanakan aktiviti dan gerak kerja dakwah di negara kita Malaysia. Lantas mereka menubuhkan YADIM ini untuk memastikan aktiviti dakwah itu dapat diselaraskan dan tidak lagi menjadi program-program terpencil. Sebaliknya diangkat menjadi arus perdana. Gitu. Jadi itu antara fungsi dan juga objektif lah penubuhan YADIM. Dan saya percaya dah cukup berpengalaman dah hampir 47 tahun ya Ustaz? Ya, benar. 47 tahun penubuhan YADIM ini. Jadi bagaimana Ustaz melihat kemajuan YADIM sepanjang 47 tahun ini? Alhamdulillah, saya lihat orang-orang terdahulu, pemimpin-pemimpin dan juga penggerak YADIM ini telah pun melaksanakan tanggungjawab mereka yang terbaik. Dan saya sebenarnya hanya menjadi penyambung mata rantai, rantaian kepada gerak kerja dakwah yang telah dilakukan oleh mereka terdahulu. Reputasi yang ada pada YADIM pada hari ini bukanlah dibina dalam masa setahun dua, tetapi dalam tempoh yang begitu panjang. Dan saya pada hari ini dengan mengambil satu tanggungjawab untuk memastikan Yayasan Dakwah Islamiah lebih advance, membuat penemuan-penemuan baru yang perlu, paling-paling tidak pun menambah nilai dan lebih aktifkan setiap aktiviti dakwah yang berlaku ataupun yang telah kita jalankan. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat lihat Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia telah berjaya dan mampu untuk berdiri sama tinggi dengan agensi-agensi lain. Alhamdulillah. Dan kita terutamanya di peringkat agensi agama ni ada lebih kurang 14 agensi di bawah jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan alhamdulillah YADIM telah mula mampu mempunyai kekuatan dalam menyampaikan dakwah. Dan kalau boleh saya baca sedikit, alhamdulillah pada hari ini warga YADIM kita sudah ada 190 kaki tangan. Dengan kekuatan para pendakwah yang melibatkan dai muda YADIM, dai orang asli Sabah, Sarawak dan juga dai komuniti, kita ada 105 orang pendakwah. Dan sukarelawan kita, Fadli, sukarelawan kita yang kita daftarkan terbaru telah pun mencecah 7,322 orang sukarelawan dakwah yang akan bekerja sepenuh masa insya-Allah bersama dengan kerja-kerja dakwah YADIM. Masya-Allah. Dan YADIM pun telah mula menapak di 8 buah negeri. Yang kita ada pejabat official dan 3 negeri kita ada penyelaras
dan yang terakhir ni insya-Allah di negeri Perak. Kita akan proses untuk penubuhan yatim di sana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan slogan kita fastabiqul khairat. Berlumba-lumba buat kebaikan. Ya, betul. Dan tema program kita pula ialah melestari gerakan dakwah dengan maksud semua gerakan dakwah yang digerakkan oleh NGO, individu, kita akan lestarikan sehingga ia benar-benar menjadi satu gelombang untuk menyampaikan risalah Islam di Malaysia. InsyaAllah. Alhamdulillah. Betul lah apa yang Ustaz katakan tadi, sebab kita dapat lihat ya pembangunan Yadim ini diteruskan dari semasa ke semasa dan dilihat berlaku pertambahan daripada segi ialah penceramah. Sukarelawan pun makin hari makin bertambah ya Ustaz. Benar. Dan di penghujung nanti kita akan beritahulah macam mana caranya untuk nak jadi sukarelawan Yadim. InsyaAllah. Baik, kita sedar bahawa Yadim ini salah satu agensi yang ingin menyebarkan dakwah. Jadi kita nak lihatlah pengoperasian Yadim setakat ini untuk menyebarkan dakwah. Jadi bagaimana Yadim nak menyesuaikan diri dengan keadaan semasa sekarang ini? Kita perhatikan ada berlaku cabaran dan sebagainya. Benar. Bagaimana Ustaz? Dari sudut pengoperasian dakwah Yadim, kita akan base kepada matlamat kita dulu. Yang pertama, matlamat umum kita ialah inqazun nas anin nar, menyelamatkan manusia daripada api neraka. Kemudian kita bergerak, matlamat itu meniti di atas visi dan juga misi kita. Visi kita ialah untuk menjadi peneraju kepada gerakan dakwah yang bertaraf antarabangsa lah. Kemudian misi kita ialah dua. Yang pertama nak menyelaraskan gerak kerja dakwah dan yang kedua ialah untuk menghasilkan ataupun melahirkan para pendakwah yang berkaliber dan juga yang berkualiti bagi menyebarkan Islam di atas tanah air kita. Jadi untuk merealisasikan dua perkara ini ataupun pengoperasian Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dalam aktiviti dakwah ini, kita letak dua kategori. Satu kategori kepimpinan dan pentadbiran, itu kita ada 5 sektor. Sektor keuangan, sektor sumber manusia, kemudian pembangunan ummah, NGO dan wanita, kemudian sektor pengkaderan dan latihan, kemudian juga sektor berkenaan dengan penerbitan, penyelidikan dan antarabangsa. Kemudian kategori kedua ialah kategori program dan aktiviti. Di situ kita ada 7 signature program. 7 signature program ni melibatkan Yadim Peduli. Inilah yang Yadim Peduli lah kita pergi kepada program-program prihatin rakyat yang musaadah COVID-19, bantuan mangsa banjir, pengupayaan asnaf dan sebagainya. Kemudian kita ada Yadim Interaktif, hubungan antara Yadim dengan pihak luar. Kemudian Yadim Maya. Ini yang kita nak sesuaikan dengan gerakan dakwah norma baru pada hari ini. Oleh kerana kita tak boleh buat pertemuan-pertemuan fizikal yang terhad dengan SOP dan PKP yang ada pada hari ini. Kita banyak memanfaatkan medium online, webinar dan sebagainya dengan pelbagai aktiviti yang kita gerakkan dan alhamdulillah kebanyakan program mutakhir ini akan bertapak pada Yadim Maya inilah. Kemudian Yadim Lestari, Yadim Berdikari dan juga Yadim Kolaboratif untuk kita bersama dengan semua pihak. Kita raikan semua pihak untuk bekerja dalam lapangan dakwah, sama ada NGO, individu dan kita jadikan sebagai platform untuk mereka. Ya, alhamdulillah ya, walaupun kita berada dalam pandemik ini tetapi pengoperasian untuk kita menyebarkan dakwah ini tetap diteruskan ya Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita melihat bahawa Yadim ini agensi di mana nak menyebarkan dakwah tetapi dari mata kasarnya kita tidak tahu sebenarnya ada berlaku cabaran yang mungkin berlaku tatkala Yadim ingin menyebarkan dakwah ataupun nak memerlukan nak menolong orang dan sebagainya. Jadi kami ini sebagai penonton ataupun orang luar ni nak tahulah mungkin apakah kepayahan cabaran Yadim sebenarnya. Tentu saja cabaran dalam kerja-kerja dakwah ni terlalu banyaklah. Tapi boleh saya ringkaskan untuk ketepatan kita pada kali ini pada 3 poin lah. Yang pertama sekali ialah tenaga rajin boleh guna. Ini memang kita payah nak cari. Tenaga rajin boleh tenaga guna. rajin yang boleh guna. Sebab jenis tenaga yang mulut banyak, kaki komen, kaki kritik, penganalisa, tidak bertauliah ni memang dah ramai, dah banyak. Dan kita pun ucap terima kasihlah atas jasa dan juga khidmat mereka memberikan idea-idea. Tapi tenaga rajin yang boleh guna ini satu cabaran untuk kita hasilkan. Kemudian yang kedua ialah tenaga mahir boleh tumpang. Tenaga mahir boleh tumpang juga susah kita nak dapatkan sebab yang ada ialah yang rasa pandai seorang, kemudian orang lain semua tak betul. Jadi ini 2. Kemudian yang 3 spoiler lah. Spoiler ni yang paling menghambat kami lah. Spoiler ni
biasa kita dengar kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Ya. Di sana ada orang yang bergelar da'i, tetapi tidak membawa imej da'i ataupun pendakwah yang baik. Ya. Dia bergelar ustaz tapi Casanova. Ya. Dia bergelar ustaz tetapi brutal, membuli mad'u, membuli orang-orang yang didakwah. Jadi ini adalah satu cabaran yang telah menyebabkan institusi dakwah itu dipandang negatif. Ya. Jadi kita nak gilak balik, kita nak betulkan balik. Ini memakan masa dan memerlukan kerja kuatlah daripada semua pihak. Betul. Ini 3 cabaran ini yang saya kumpulkan untuk kita atasi segera secepat mungkin bagi menjernihkan semula dan hilangkan rasa tabu di kalangan masyarakat terhadap gerak kerja dakwah. Ya, itu yang kita tak mahukan sebenarnya. Saya setuju apa Ustaz katakan tadi, kerana nila setitik tu rosak susu sebelanga. Sebab segelintir daripada da'i setengah, saya rasa seorang dua saja kan yang buat perkara ini. Tapi persepsi orang terhadap Islam ni dah berubah dah disebabkan seseorang ataupun 2 orang individu ini. Baik, tadi Ustaz dah kongsikan banyak juga aktiviti-aktiviti yang Yadim telah pun lakukan, seperti mana yang anda lihat tadi. Ustaz kata ada aktiviti di mana kerja-kerja kebajikan untuk masa-masa banjir. Sebenarnya tahun baru Cina ni pun ada juga aktiviti yang disusunkan. Jadi mungkin Ustaz petang boleh ini pun kita ada turun. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah mungkin antara aktiviti tersebut. Baik, untuk seterusnya hadapan ini kita nak pastikan supaya aktiviti-aktiviti kita ni lebih semarak dan lebih capai hasrat kita. Ya. Dan apa yang saya telah tegaskan bahawa saya mesti berdiri dan saya meminta supaya semua anggota-anggota dan juga kepimpinan Yadim berdiri di atas satu prinsip di mana bumi dipijak, di situlah Islam dijunjung. Ya. Selama mana saya tegak, berdiri tegak, maka selama itulah saya akan taruhkan segala kepentingan nyawa sampai ke hujung untuk memastikan supaya gerak kerja Islam terus ada kesinambungannya. Amal Islami dan juga dakwah Islami terus disebarluaskan. Dan alhamdulillah baru-baru ni kita telah buat 1 bulan dakwah antara Oktober hingga Disember. Jadi kita dah capai sasaran yang begitu menarik. Kita dapat lebih daripada 3,800 program. Dan daripada situ juga kita telah pun meletakkan bahawa insya-Allah setiap bulan Rabiul Awal kita akan kempen bulan dakwah. Bulan dakwah ni untuk menggerakkan dan mengangkat kembali momentum gerak kerja dakwah dalam negara kita. Kemudian seterusnya kita akan pastikan kerja-kerja dakwah ini terus hidup mendepani segala bentuk cabaran. Antaranya ialah untuk memerangi penyongsangan pemikiran dengan lahirnya ajaran-ajaran salah, pemikiran-pemikiran yang sesat umpamanya. Dan yang ketiga ialah kita turun pada aktiviti musaadah bantuan. Aktiviti musaadah bantuan seperti yang kita lihat di kaca TV sekarang ni adalah untuk tujuan kita mendekati mad'u. Dan kalau saya lihat alhamdulillah pada pencapaian kita dalam bulan Februari dan Januari lepas saja dalam tempoh 2 bulan kita tu ada 88 program dalam tahun 2021 ni. Dengan santunan mad'u kita seramai 4,274 orang. Wow. Itu dalam tempoh 2 bulan. Jadi kalau kita lihat pada setahun yang lepas, rekod yang kita capai ialah 8,061 program dengan mad'u yang kita santuni seramai 128,000 lebih. Jadi maknanya angka-angka yang kita sebutkan ini adalah menunjukkan bahawa kita telah turun ke padang dan pergi pada sasaran. Ya, itulah dia. Walaupun kita berada dalam pandemik ini, tapi 8,000 lebih tahun lepas Ustaz suatu aktiviti yang banyak juga dan saya percaya Ustaz pun memerlukan tenaga kerja yang ramai juga untuk kita mengadaptasi. Sebab tu sukarelawan kita sampai 7,000 lebih. Betul? Okey, baik Ustaz, kita ada seminit lagi ni Ustaz. Masa sangat ceburukan kita. Baik Ustaz, mungkin boleh kongsikan Yadim, apakah perancangan Yadim di masa yang akan datang dan bagaimana Ustaz melihat Yadim 5 tahun akan datang, dan terakhir sekali Ustaz boleh kongsikan bagaimanakah caranya untuk mereka ingin turut sama menjadi sukarelawan Yadim ini. Silakan. Baik, untuk memastikan Yadim ke depan, bagaimana, saya mahu yang pertama sekali Yadim sebagai dermaga kepada penyatuan ummah. Dan yang kedua, Yadim menjadi tempat berlabuhnya insan yang memerlukan. Dan yang ketiga, Yadim menjadi benteng kepada pemikiran dan akidah Islamiah, umat Islam di negara kita.
Dan untuk menjadi sukarelawan Yadim, ringkas saya sebut, boleh saja pergi kepada laman web dan juga Facebook official Yadim, dapatkan di situ bagaimana form untuk mendaftar sebagai sukarelawan Yadim. Dan daftarkan diri, insya-Allah pihak pengurusan akan menghubungi anda, kemudian kita akan atur aktiviti untuk turun ke Padang. InsyaAllah. Jadi sama-samalah kita mengumpul saham akhirat ya Ustaz InsyaAllah. ya. InsyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz di atas Ya, sama. informasi yang diberikan kepada kami dan kepada anda semua yang ingin menjadi sukarelawan, anda boleh pergi ke laman Sesawang ataupun Facebook yang mana Ustaz katakan tadi. Baik, terima kasih Ustaz Nasruddin Hassan di atas datang ke studio kami bagi berkongsi tentang apakah itu Yadim dan apakah matlamat Yadim 5 tahun akan datang. Baik, terima kasih Ustaz Nasruddin Hassan yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, dan insya-Allah kita jumpa lagi nanti di episod koresponden yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.